Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil fiqh Syafi'i, Al-Faslul Khamis, Dafnul Mayyit. Fasal kelima pada menyatakan mengkebumikan jenazah. Mengikut tartib pengurusan jenazah, yang pertama kita kena mandikan dia. Yang kedua, kafan. Yang ketiga, solat. Yang keempat, kebumikan. Ini kita ni kerja kita menguruskan jenazah, dia panggil tajhizul mayyit. Menguruskan jenazah. Yang keempat iaitulah mengkebumikan ataupun tanam mayat. Sesungguhnya manusia terhormat, mempunyai kehormatan diri hidup dan mati. Waktu dia hidup, kehormatan diri itu ada, mati pun ada juga. Mati pun ada juga. Oleh itu wajib dikebumikan mayat, iaitu wajib dikebumikan mayat. Maka hukumnya, tulis, wahwa fardu kifayah. Kebumikan mayat itu hukum dia fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Artinya kewajipan ke atas sebahagian orang. Siapa dia buat, orang lain tak payah. Orang lain tak buat pun tidak berdosa. Tapi kalau tak ada seorang pun buat, semua dalam satu kampung, satu negeri itu berdosa, haram berlaku. Itu makna fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Li'anda min intihaki hurmatihi bil abasi bihi. Kerana tidak mahu, tidak nak ada orang melanggar kehormatannya. Melanggar kehormatannya dengan mensia-siakannya. Mana kita lok gitu ya, biarnya jadilah gapo nak jadi. Tersebar bau daripadanya, dipandang kotor bangkainya. Orang ni kalau mati duk guling situ 3 hari, bau busuk. Lepas tu dia pecah, mari ulap, jadi hina orang ni. Hina. Dan terdedah untuk dimakan oleh binatang buas. Maknanya kalau ada binatang buasnya, mari korek dia situ. Jadi supaya tidak berlaku sedemikian, maka wajib ke atas kita kebumikan jenazah itu dalam kubur. Oleh itu sekurang-kurang kubur, tanda ni, sekurang-kurang, kalau tak ada orang nak gali kubur, kita korek juga, ialah diletakkan dalam lubang untuk menghalang tersebar baunya. Tak nak gali, kita gali sakat lutut ya boleh. Sepatutnya hapuskan sakat lutut mampu. Gali sakat tu. Kemudian mencegah binatang buas dari membongkarnya. Jangan bagi kena makan ke binatang buas. Untuk memakan mayat, dan hendaklah menghadap mukanya ke arah kiblat. Itu dia panggil paling kurang ke dalam kubur yang kita gali. Dan yang lebih sempurna, tanda yang tadi sekurang-kurangnya. Kini kita masuk yang lebih sempurna dari demikian, ialah dikuburkan seperti berikut. Kita ada dalam masalah kebumikan mayat ni ada 5 tajuk ataupun ada 5 isu yang besar yang akan diperbahaskan dalam bab kita ini, insya-Allah. Yang pertama, ad-dafnu bil maqbarati. Hendaklah dikebumikan mayat itu di tanah perkuburan. Tanah perkuburan Islam. Pengkebumian di perkuburan tanah perkuburan ramah-ramah tu adalah lebih afdal
dari selainnya. Maknanya boleh je kalau kita nak tanam dalam rumah kita. Orang ni mati, dia kata kita tanam sinilah dalam pagar rumah ni. Boleh. Tanam situ. Mudah nak pergi ziarah dah. Mati bini dia pula tanam sebelah dia. Akhir kali rumah dia tu jadi kubur. Tapi yang afdalnya kita kebumikan di tanah perkuburan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tanda, ini dalil. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya di tanah perkuburan Baqi'. Ba qaf ya ain. Tulis biar bunyi ku Arab. Baqi'. Di mana Baqi'? Madinah. Sebelum kubur Nabi tu orang panggil perkuburan Baqi'. Kalau perkuburan Mekah nama dia Al-Ma'lat. Al-Ma'lah, alif lam mim ain lam alif ta bulat. Al-Ma'lat. Jadi kubur Ma'lah di Mekah, kubur Baqi' di Madinah. Dan kerana banyak didoakan oleh orang yang datang menziarahi perkuburan dan orang-orang yang melaluinya. Masya Allah. Jadi kalau di kubur ni orang mari ziarah dia kata assalamualaikum Allahumma ighfir li ahli hazihil maqbarah. Jadi doa tu banyak. Rumah kita siapa dia nak pergi ziarah? Kalau yang pada anak dia tidak ramai. Dan orang-orang yang melalui kubur dia akan bagi salam. Dia doakan kepada orang mati dalam kubur. Kita kata ini kelebihan dia. Boleh dikebumikan dalam rumah, boleh kita tanam dalam pagar rumah kita. Akan tetapi menyalahi yang lebih utama, khilaful aula. Kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lebih afdal, lebih utama. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ada orang tanya pula kan, awak kata tanam di perkuburan lebih afdal, tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dalam rumah dia? Kubur Nabi sekarang dalam rumah dia tu. Rumah dia dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tulis tu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dalam rumahnya bukan di perkuburan Baqi'? Jawab. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dalam rumahnya dan dalam biliknya bersama Sayyidah Aisyah? Sebab tengok jawapan dia tu. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ruh seorang nabi melainkan di tempat yang wajib dikebumikan padanya di situ. Bila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berbincang nak kebumikan jenazah yang mulia ini, jasad yang mulia ini di mana? Ada orang kata di kubur Baqi' lah ramai-ramai. Ada orang kata awak balik Mekah, kita kebumi dekat dengan Sayyidah Khadijah. Dia kata 8 hari berjalan, bahaya nanti mayat tu rusak. Macam-macam dia punya alasan. Maka Sayyidina Abu Bakar memberi kata putus. Tengok. Tatkala mereka berselisih mengenai tempat pengkebumiannya, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia dengar Nabi kita bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yajibu an yudfana fihi fadfa'uhu fi mawdi'i firashihi. Maksudnya Allah tidak mengambil ruh seorang nabi melainkan di tempat yang wajib dikebumikan padanya, di situ. Lalu mereka para sahabat mengkebumikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Angkat sini Nabi tak tepi, gali situ. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dalam bilik dia bersama dengan Sayyidah Aisyah, dalam rumah Aisyah dipanggil hujurat. Tengok hadis ini sahih
diriwayat oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah daripada hadisun tawil an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Lihat juga dalam kitab Al-Majmu' lin Nawawi tentang penjelasan hadis ini. Alhamdulillah. Selesai masalah bila Sayyidina Abu Bakar kata, "Tak, aku dengar Nabi sallallahu bersabda, para anbiya dikebumikan di mana mereka wafat." Maka Nabi mati di sini, wafat di rumah sini, maka dikebumikan di situ. Selesai masalah. Sebab Nabi sebut. Dan kerana mereka mengkhaskan dengan bilik itu kerana ramainya orang yang datang berziarah untuk meringankan mereka dengan kehampirannya. Rumah Aisyah duduk sebelah masjid. Sekarang ni binaan sekarang di akhir zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, pada waktu itu yang menjadi gubernur Amirul Madinah iaitulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tanda baca, Umar bin Abdul Aziz telah diperintahkan oleh khalifah supaya runtuhkan rumah-rumah isteri Nabi ini sebab tuan dia sudah tidak ada. Maka dimasukkan dalam binaan masjid. Nah, itu jadi bina, jadi sekarang ni kubur Nabi duduk dalam masjid. Asalnya tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang buat binaan kubur di atas, buat masjid di atas kubur. Yang kita akan bincang nanti dalam bab yang akan datang. Nabi kita larang. Cuma asalnya dia buat hujrat, kemudian dia pagar, dia panggil hujrah. Maksurah ada juga, pagar. Kubur Nabi itu asalnya rumah dia dan dia bukan masjid. Tapi sekarang ini berdekatanlah kita pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita solat dalam raudhah, kemudian kita boleh salam pada Nabi dari dekat. Ini kalau duduk di Baqi' tu keluar kena pergi pula, kan mari pula, banyak kita. Itu alasan-alasan yang diberi oleh para ulama pada ketika itu. Tapi alasan yang paling besar sekali iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya dikebumikan di mana mereka meninggal. Sunat dikebumikan di kubur yang lebih afdal. Makna kalau di kubur kita ni ramai orang-orang yang soleh dikebumikan di situ, elok kita pergi kebumi situ kalau kita boleh pilih. Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Sayyidah Aisyah untuk dikebumikan bersama dua orang sahabatnya. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar dan yang utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Bila Sayyidina Abu Bakar nak mati, dia minta izin dengan anak dia Aisyah sebagai tuan rumah. Aisyah, kalau ayahanda mati, aku nak kebumikan jasad aku di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bagi ayah dia. Umar bila dekat nak mati, setelah dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi alaihi laknatullah, kan, puak-puak Majusi yang telah menikam perut Sayyidina Umar ketika dia nak keluar solat subuh. Ingat ni pelajar. Sayyidina Umar keluar daripada mihrab nak pergi solat subuh, Abu Lu'lu'ah tikam dia dengan pisau, terburai perut dia. Radhiyallahu anhu. Cerita ni panjang. Maka dia minta izin dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, "Ya Aisyah, boleh tak saya nak minta izin nak duduk di sebelah dua sahabat kesayangan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar?" Aisyah benarkan. Sedihlah rumah dia, bilik tempat Aisyah duduk tu muat 4 kubur saja. Bila letak kubur Nabi, Sayyidina Abu Bakar, mari Sayyidina Umar, dia duduk gini. Susunan dia macam ni. Rasulullah sini, Abu Bakar dekat, kepala Abu Bakar dekat dengan bahu Nabi. Mari Sayyidina Umar ujung pula. Sebab tu kita bila kita ziarah Nabi kan, mula-mula kita bagi salam sini, lepas tu kesok boleh satu hasta bagi salam ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia jujuk gitu. Tinggal lagi satu lagi tempat kubur. Siapa akan dikebumikan di situ? Wallahu alam. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa Nabi Isa
dijadikan tanah dia sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau sahih riwayat itu bermakna satu lagi tempat itu akan dikuburkan Sayyidina Isa Al-Masih bila dia turun dari langit nanti, wallahu a'lam. Sayyidah Aisyah bila dikebumikan Sayyidina Umar, maka dia pasang tirai di dalam rumah. Kenapa Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar tak ada tirai? Rasulullah suami dia, kan? Sayyidina Abu Bakar bapa dia. Bila mari Sayyidina Umar, Aisyah radhiyallahu anha buat tirai. Orang Kelantan kata buat tabir. Tak, buat tabir. Ni kubur tak sini tabir. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar bukan mahram. Itu ummahatul mukminin, muslimah salihah, bagaimana mereka menjaga aurat mereka walaupun Sayyidina Umar sudah mati, tapi dia buat tirai radhiyallahu anha. Itu para sahabat. Jadi dalam kitab ni kata afdal kita kebumikan jenazah di mana? Di tempat kubur yang ramainya orang-orang yang baik-baik di situ. Fi afdalil maqbaratin, sebab Sayyidina Umar minta, dan kerana ia lebih dekat kepada rahmat dan termasuk perkuburan yang disebutkan dengan kebaikan dan dikebumikan orang-orang soleh padanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kubur tu banyak orang soleh, kita kata insya Allah, kan? Kita kata insya Allah ramai orang soleh dikebumikan di situ. Nak tahu soleh tak soleh itu kerja Allah, tapi kita tengok pada zahirnya. Kita tengok pada zahirnya, begitulah keadaan. Sebab itu anak duk perhati tengok masyarakat kita ni suka kalau mati nak pergi tanam di perkuburan pondok. Bila dia mati, kalau aku mati tanam pondok, waktu dia hidup tak pergi ngaji pondok. Ini di antara benda ajaib. Ajaib ke tidak? Waktu hidup tak pergi ngaji, waktu mati suruh tanam di pondok. Kita kata ini benda pelik. Sebab itu para ulama kata, kamu masuklah masjid dalam keadaan kamu berdiri, jangan masuk dalam keadaan kamu melentang. Pergi mengaji di pondok waktu hidup, jangan pergi hidup pondok bila sudah mati. Kita tambahlah, kan? Untuk maklumat, rekod para pelajar sekalian, peraturan tanah kubur pondok kita ni sangat mahal dia punya yuran. Yuran nak tanah di pondok kita ni, perkuburan pondok ni mahal sekali yuran dia. Berapa harga? Berapa dia punya bayaran? Fees dia punya yuran. Ada seorang yang mari, dia kata, Ustaz, mak saya ni suruh saya bayar yuran kalau mati dia nak tanam di pondok. Anak kata, yuran ni? Oh, dia kata dia duduk di Kuala Lumpur, Putrajaya, mana besar pangkat dia. Berapa nak kena bayar tu? Bunyi mahal sangat. Tak okey lah macam pusara negara tu yang dikatakan sampai 50,000 selubang, kan? Anak kata kalau duduk Putrajaya, duduk Kuala Lumpur, lagi mahal, lagi tak dapat bayar. Pelik. Mengikut akta, tulis akta PSD 1958. Ini akta dia panggil tak? Akta Pondok Sungai Durian 1958 yang telah diwartakan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Sulaiman. Tanah kubur pondok ni yuran dia mahal sekali, iaitu orang yang istiqamah mari solat berjamaah di sini dan mari belajar di sini, orang tu dikira bayar yuran. Walaupun dia sepagar dengan pondok, kalau dia tak bayar yuran ni, dia tidak dibenarkan kebumikan di sini walaupun dia jiran di sebelah pondok kita. Mahal ke murah? Mahal adalah hokkah menyakit tak segi masjid ni kak? Tak memang tak layak tanah sini. Kita bukan kata dia tidak baik, tak. Kita kata ini peraturan akta PSD 1958. Main-main. Tak ada ditukar lagi, tidak ada parlimen bersidang untuk menukar akta ni. Dia menguat kuasa kan ada. Baik. Kita tak katalah kubur kita ni kubur orang soleh. Yang pentingnya alhamdulillah pelajar-pelajar lalu itu bagi salam, doa ke orang mati dah. Kali lalu tu assalamualaikum ya darakum ini, doa Allahumma ighfir lana wa lahum. Cukuplah tu. Masya-Allah tabarakallah. Baik.
kita tamat dah cinta tentang memilih tempat-tempat perkuburan yang baik-baik. Kalau kita ada kubur ni ramai orang soleh, kita pergi tanam situ, sebab bila ramai orang soleh, ramai juga orang soleh yang pergi ziarah. Tapi kalau kubur ni tempat orang buat pemujaan, jangan pergi tanam situ. Orang pergi memuja kubur. Ini bahaya. Tahu memuja kubur? Pergi minta nombor ekor lah, pergi duduk minta apa benda pelik lah. Pergi. Anak pergi melawat satu kubur di Pulau Besar nama dia. Kubur dia besar sekali. Orang bukan pergi doa ke orang mati, pergi minta doa daripada orang mati. Tok Syekh, anak saya sakit, bawa anak dia lembek tunjuk. Kata Syekh mati dah tu. Oh, dia kata the manpower. Oh, sedap dia. Manpower orang sudah mati. Nak kata apa? Jadi kalau kubur-kubur yang banyak benda-benda khurafat bidah begini, tak usah ditanya situlah. Sebab orang pergi buat benda pelik situ. Kita cari kubur yang baik. Baik. Tengok, makruh tidur seorang diri di kubur. Nah, kita berasa nak relax malam ni, ingat ke mati, kita bawa tikar duduk atas kubur tidur situ seorang-seorang. Kerana padanya dari perkara-perkara yang menyeramkan. Tidur seorang atas. Makin tengah malam punya kaki kena tarik lah. Macam-macam. Dia tarik dia. Kadang-kadang hok je narik tu kawan dia juga pergi kena dia ikat tali. Macam-macam kena, mana ada hantu. Tak ada hantu. Ana pernah tanya orang yang rumah dia sepagar dengan kubur. Kata awak apa tahu di sini? Lama dah. Berapa kali kena ketup itu? Hantu mai daripada kubur ketup itu. Orang kata ada hantu kubur, melawak dia. Tak ada hantu, tak ada hantu. Ini tidak ada hantu. Yang adanya kita tu perasaan takut-takut kan. Jangan. Mana ada orang mati tak keluar dia daripada kubur. Dia duduk situ sampai ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari kiamat, hari dibangkitkan semula. Cuma dia kata makruh di sini maknanya tidak baik kalau pergi tidur atas kubur. Orang nak pergi tidur, nak iktikaf tidur di masjid, bukan tidur kubur kan. Tapi satu budaya zaman dulu, sebahagian masyarakat ni dia ambil upah pergi tunggu kubur. Kita kata itu perbuatan yang tidak baik. Apa ambil upah tunggu kubur? Kubur tu tak lari dah orang dalam kubur tu, insya-Allah tak payah tunggu-tunggu. Enggak. Baik. Sunat mengumpulkan kaum kerabat pada suatu tempat di perkuburan. Manakala kita boleh, kita letak stopok anak-anak kita. Kita letak sini dekat-dekat, mudah nak ziarah. Mudah nak ziarah, mudah nak bersihkan kubur kita. Ini keluarga kita ni, kita bersihkan dia. Tapi masalahnya kubur wakaf. Macam mana kita nak blok keluarga kita sini? Kecuali kita buat tanah perkuburan sendiri. Contohnya kita ambil setengah hektar tanah ke, kita kata ini perkuburan anak beranak siapa dia? Ayah dia nama apa? Kita kata nama Sulaiman. Kita betul ini perkuburan anak beranak Pakda Sulaiman. Jadi dia buat, ini keluarga ni, anak dia nombor 1 di sini, nombor 2 boleh kita buat. Dia panggil wakaf keluarga. Tapi kalau makbaratul awam amma al-ammah, kubur wakaf umum, tak boleh nak blok. Cuma kalau kita boleh satukan, eloklah. Kubur ni luas dah. Kita kata saya tanah sini, ayah dia. Kalau mari anak dia mati, tak sini pula, dekat-dekat, boleh. Mana dalil boleh? Tengok ni. Tengok dalil. Sunat mengumpulkan kaum kerabat pada suatu tempat di perkuburan. Kerana Nabi SAW setelah mengebumikan jenazah Utsman bin Maz'un ni radhiyallahu anhu. Siapa dia Utsman bin Maz'un ni? Seorang sahabat muhajirin yang terawal meninggal di Madinah. Dia ni terawal meninggal di Madinah. Maka Nabi SAW meletakkan batu tanda di sisi kepala Utsman bin Maz'un. Nabi kita lepas tanah tu, Nabi ambil batu besar. Batu ni besar. Katanya batu ni bukan batu kapuk tu dak. Dia panggil batu besar. Dalam hadis tanda pelajar, hadis Abu Daud, lamma mata Utsman bin Maz'un, setelah dia meninggal Utsman, fadufina, dikebumikan di perkuburan Baqi'. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bihajarin. Nabi kata pergi ambil batu besar tu bawa sini. Falam yastati' hamlahu. La ilaha illallah. Dua orang ni pergi angkat batu tak.
Tak larat nak akak, besar batu. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pergi. Nabi ni kuat dia. Hasara an zira'i, dia pun selok lengan baju dia. Aku nak kuat ni. Kan? Nabi pun angkat batu dia letak dekatnya di kepala Uthman bin Maz'un. Fa wada'a inda ra'si wa qala mu kena tahu ata'allamu biha qabra akhi. Aku je buat letak tanda inilah kubur saudaraku Uthman bin Maz'un, sama-sama muhajiri mari daripada Mekah, kan. Wa adfanu ilaihi man mata min ahli, aku akan kebumikan di sini sesiapa yang meninggal di kalangan keluarga aku. Maknanya boleh kita tanda tempat. Kalau bolehlah kita kata sini kelompok ni saya nak kebumikan jenazah keluarga saya. Kalau dibenarkan oleh penguasa, penjaga kubur, boleh. Jadi masa tu kubur Baqi' tu luas, Nabi tanda. Jadi bila wafatnya Sayyidina Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kebumikan di situ. Ya kan? Hadis ini rawahu Abu Daud. Mana boleh. Jadi di sini kata di para ulama hadis, tanda sini boleh kita letak tanda dengan batu. Tak situ. Hak Nabi kita larangnya buat marmer, buat mozaik, buat dengan simin. Itu kita akan bincang nanti dalam bab pembinaan atas kubur, insya-Allah. Tapi kalau kita ambil batu sungai ke batu bukit, akak letak situ. Tok. Besar pun tak apa, letak di situ supaya tanda ini kubur keluarga saya. Elok. Nabi buat tanda. Tamatlah kita tentang letak kubur sekumpulan. Ni ada satu kubur yang baru dibuat. Ana pergi melawat kubur ni. Dia panggil Raudah. Kubur ni dia asingkan. Macam sos maya. Ini ruang jenazah laki-laki sini. Dia ada petok siap. Ini jenazah perempuan. Ini jenazah kanak-kanak. Dia asing-asingkan. Kita kata kenapa yang kita asingkan ni di mana? Soh solat ya kena asing. Dia soh kubur asing juga. Wallahu alam siapa dia panel syariah dia ada lah tu. Maknanya kalau orang ni mati aksiden, na'udzubillah, la samahallah, mati 4 beranak. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Agak-agak berapa tepat kena bumi? Ayah sini, mak sini, anak pula sini, jauh. Jadi kalau kita tak dekat-dekat lah 4 beranak tu senang, kan? Kita nak pergi ziarah pun mudah, satu tempat. Nak bersihkan kawasan. Kadang-kadang dia panggil fiqhul maqbarah. Fiqh kubur ni kena ada juga. Bukan setakat manajemen pengurusan kubur je. Fiqh nak susun kubur kita kena buat juga. InsyaAllah mudah-mudahan ada fiqhnya di situ untuk kita sama-sama muhasabah. Baik. Tanda sini. Kebumikan mayat yang kedua di tempat yang sama. Boleh tak boleh? Kita tanam mayat tempat orang ada tanah dah situ. Boleh ke tidak? Contohnya kubur kita ni penuh full. Kita gali pula di tempat yang sama. Tanda tulis tepi kita. Haram mengkebumikan mayat di tempat yang ada mayat. Mayat ada di sini, kita gali nak tanah situ pula. Haram. Sehingga mayat yang pertama telah hancur, yang mana tidak ada lagi tertinggal daripadanya daging dan tulang. Tak ada dah. Kita mayat tu hancur, kita pergi tak ada kosong, boleh tanah. Dan yang demikian dikembalikan kepada pakar bumi. Siapa dia dipanggil pakar? Khibratu bitil karal. Pakar kata sini berapa tahu mayat hancur. Setakat pengalaman ana pergi interview petugas penjaga kubur di Mekah. Ana ada tulis dalam majalah Solusi cerita tentang makabir Mekah, perkuburan di Mekah. Kita tanya penjaga dia, interview Syekh, kam mudah, berapa tempoh menggali semula kubur ni? Sebab di Mekah kubur dia digali balik, letak semula orang lain. Kalau tidak penuh lama dah tu, hari-hari orang mati.
Kalau musim haji berapa puluh orang sehari mati, kan? Penuh. Maka dia terpaksa kena bongkar, letak orang lain. Dia kata dalam untuk negara Arab yang panas, tanah dia tu panas, bumi dia panas, 4 tahun. 4 tahun dia buka balik. Ada sahabat-sahabat saya yang belajar di Mekah, rumah persatuan Malaysia duduk di satu tempat nama dia Jumaizah. Jumaizah ni atas pada kubur lama ala sikit. Jadi kita nak balik ke rumah pelajar ni, kita lalu ikut kubur. Jadi pelajar ni dia tengok cerah orang atas kubur, dia masuk. Masuk pergi rupanya pegawai-pegawai ni duk cek mayat dalam kubur. Dia buka tengok, maujud dia kata. Tu ada lagi, dia tutup balik. Dia buka tengok kosong dah, tak ada apa dah. Kan, hancur dah mayat. Kalau ada tulang-tulangnya itu pun, maka dia letak di tepi, dia timbuskan, maka dia masuk mayat lain pula situ. Boleh. Di tempat kita ni, mana kalau peringkat satu masa kubur dah penuh, tanah wakaf tidak ada dah. Jadi kita gali kalau jumpa kubur, kubur kita ni biasa mudah jumpa. Sahabat-sahabat kita penggali kubur dia tahu. Dia tengok tanah, bekas tanah, orang panggil bekas baru kan. Ataupun ada kesan apa penduduk dia juga. Ada tuan sini ni. Ada tuan di sini. Jadi dia tutup balik ataupun dia ketepikan sikit supaya tidak bertindai mayat. Tapi orang gali kubur ni masya-Allah tu hawi dia berani. Dia tak ada masalah. Dia tengok kubur tak. Dia tak takut. Takut apa mayat mati dah. Kita takut ni orang hidup takutnya pukul kita. Ni mayat mati takut apa lagi. Tapi hak mati tu takut pula kan. Jadi anak tak mau cerita rahsia. Kubur mana yang penggali kubur kata dia banyak jumpa mayat yang tak hancur. Wallahu alam. Jangan ditanya di mana. Itu rahsia penggali kubur. Kita belajar kan lagi tu. Penggali kubur, pemandi mayat, semuanya bersifat amanah. Jangan didedahkan rahsia orang. Jangan buka rahsia orang, itu bahaya. Maka tak boleh kita kebumikan mayat di tempat yang masih lagi ada mayat di situ. Jangan. Dan yang demikian, kita nak buka balik kubur ni kena tanya kepada pakar tentang bumi di sini. Berapa tempoh, berapa lama mayat itu boleh hancur. Tadi anak kata di Mekah dalam 4 tahun. Apabila tubuh dan tulang telah hancur dan menjadi tanah, maka boleh dikebumikan mayat pada tempatnya setelah itu. Boleh kita tanam kali yang kedua. Boleh. Tamat. Bilangan mayat dalam satu lubang. Tulis tajuk. Bilangan mayat dalam satu lubang. Tidak boleh dikebumikan 2 orang lelaki atau 2 orang wanita atau seorang lelaki dan seorang wanita dalam satu kubur tanpa darurat. Malah aku gali kubur habis kita bos sekali dah 3 orang dalam mayat ni. Dalam fiqh Syafi'i ini kata tidak boleh. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan dalam setiap kubur melainkan satu mayat. Ini hujah dia. An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, ini pendapat inilah yang sahih. Pendapat ini yang sahih, ma'ruf dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih bahawa Nabi kita tak kumpulkan mayat 2 orang dalam satu kubur kecuali darurat. Bila darurat? Tengok. Adapun dalam keadaan darurat, tulis pelajar ni. Darurat mana terdesak. Sebab apa terdesak? Seperti ramainya korban. Allahu akbar. Mati beramai-ramai. Bangunan runtuh, ramai orang mati. Dilanda banjir besar, ramai orang mati, tsunami kan. Ataupun mari Covid na'udzubillah, kena taun beramai-ramai orang mati. Atau kematian dalam penyakit, keruntuhan atau tenggelam, dan susah dikebumikan setiap orang dalam satu kubur, maka boleh dikebumikan 2, 3 atau lebih dalam satu kubur mengikut kadar darurat, dan dijadikan penghalang antara laki-laki dan wanita. Manakala mayat wanita, kita letak juga sitarah, letak kayu itu, tanda orang hidup sebalik tabir. Masya Allah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'ul itsnaini min qatla Uhud fi qabrin wahidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang daripada korban syahid peperangan Uhud dalam satu kubur. Nabi kita kata gali satu kubur, letak dua orang, sini seorang, sini seorang, satu lubang. Kemudian bertanya, Nabi tanya, ayyuhuma kana aktsaru akhzan lil Quran? Dua orang ini yang mana lebih banyak hafalan Al-Quran? Dua orang sahabat ni, hak mana lebih pandai Al-Quran, lebih hafal? Dia kata hak ni, letak dia depan. Apabila ditunjukkan kepada salah satunya, salah seorangnya, orang ni lebih kuat hafal Al-Quran dia, Nabi SAW mendahulukannya ke dalam lahat. Mana kita, itu dia panggil hadis ini dalam Bukhari, menunjukkan, tulis itu pelajar, min fadilati ahli Al-Quran, di antara kelebihan ahli Quran, sehingga dalam lubang kubur kita letak dia di hadapan. Atas dunia memang kita letak dia depan, dia jadi apa? Jadi imam, jadi hafal Quran. Yang kita takut hari ini para pelajar, kita bukan al-hafiz Al-Quran, kita hanya ada al-habis Al-Quran. Beza tak antara al-hafiz dengan al-habis? Al-hafiz ni mana orang ingat betul-betul Quran, tu al-hafiz. Al-habis dia masuk kelas tahfiz Quran, dia hafal ingat habis. Tapi kalau suruh ulang mula jam, tu nama dia al-habis. Jangan marah, gurau ya tidak. Tapi orang Malaysia ni gitulah perangai dia. Kalau dia hafal Quran kak, tulis lalu nama belakang tu al-hafiz. Mana ada orang tulis al-hafiz? Tidak ada perlu tulis. Orang Arab tak tulis al-hafiz. Zaman dulu kalau kata al-hafiz tu orang hafal hadis beribu baru jadi al-hafiz. Biarlah, itu dia panggil budaya masyarakat. Macam kita juga orang pergi Mekah, orang panggil haji kan. Jadi jangan marah. Budaya yang baik diterima insya-Allah. Baik. Hukum mengebumikan orang kafir di perkuburan Islam. Tidak boleh dikebumikan orang kafir pada perkuburan kaum muslimin. Jangan. Dia ni jiran kita. Rumah dia dekat kubur orang Islam. Tanah sini ya. La. Sebagaimana tidak dikebumikan orang Islam pada perkuburan orang kafir. Orang Islam jangan pergi tanah di perkuburan, dipanggil jarak. Tahu jarak? Jarak Cina tu. Jangan tanah situ. Tak apa dia duduk jalan no. Malaikat muka nakir tahu kau ni Islam kau kafir. Betul. Tapi kita tak mau campurkan. Di dunia pun tak boleh campur banyak. Maka perjalanan dia pergi ke akhirat jangan dicampur antara orang kafir dengan orang Islam. Ni benda pelik ni. Ahli fiqh ni bijak dia. Dia buat andaian belaka. Dia kata, sekiranya wanita zimmiyah. Tulis pelajar, wanita zimmiyah maknanya apa? Wanita kafir, ahlul kitab yang berkahwin dengan lelaki Islam. Suami dia Islam, dia ni ahlul kitab. Dia panggil kafir zimmi. Dan dia meninggal dan janinya meninggal dalam perutnya. Anak dia tu anak kepada suami dia yang Islam. Maknanya mak dia kafir, anak dia Islam. Nak tanam mana mayat ni? Menarik. Maka meninggal dalam perutnya janin anak daripada suami Islam, maka dia dikebumikan antara perkuburan kaum muslimin dan orang kafir. Kita celah. Ni kubur orang Islam, ni kubur kafir, kita tak situ dia. Dia panggil ashabul a'raf, orang atas pagar. Jadi kita punggungnya, ni cara nak kebumikan. Punggungnya, punggung ibu tu dihadapkan kiblat. Sebab apa? Kerana muka janinya menghadap kepada punggung ibunya. Biasa janin dalam perut mak ni, dia bukan kepala kat ni, dia kepala nunggil lah ke belakang. Betul tak? Jadi kalau kita nak kebumi dia, mak dia kena paling belakang ke arah kiblat. Belakang ibu ke arah kiblat supaya muka janin tu menghadap kiblat. Oh, detail. Sedap ngaji fiqh tak?
nampak jelas molek. Kita pun tidak nak mikir banyak. Ada dah dalam kitab ni sudah penjelasan. Kalau ada lagu ni, jika dikebumikan di tepi perkuburan kaum muslimin, maka dia baik. Kalau kita kata mana ada jarak, setengah kubur ni ada. Sebelah-sebelah ya. Islam sini, kafir sini. Kalau tak ada, kita ambil kubur ke Islam, kita letak ujung sekali tu. Biar mak dia paling lah tu, anak dia paling ke kiblat. Masya-Allah, tabarakallah. Jika apa ni? Dengan keadaannya, sekiranya bercampur kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan tidak dapat dibezakan di antara mereka. Sama jugalah. Maka kalau campur orang Islam dengan orang kafir, nak macam mana? Kita tanya lagi tu lah juga kan. Tanda. Ini masalah baru pula. Masalah berlaku kematian di lautan. Kita naik kapal besar. Contohlah kita kata kapal haji. Tanda ni pelajar. Kapal haji, kapal laut, perjalanan dia dari Port Klang, Kuala Lumpur ataupun Penang, pelabuhan di sana, dia ada dua tempat naik. Sama ada Kuala Lumpur, Port Klang atau naik di sini. Perjalanan dia sampai ke Bahru Jeddah selama 2 minggu. Duduk dalam kapal, dalam laut berapa hari? 2 minggu. Sedap ke tak sedap? Tak sedapnya kata. Sebab itu orang zaman dulu pihak tabung haji tak susah. Naik atas kapal, kita belajar kursus haji perdana tiap-tiap hari. Nak gimana dah atas kapal 2 minggu. Dah. Habislah ngaji. Lah ni tak ada, naik kapal terbang 8 jam. Maka kursus haji kita kena buat di mana? Di darat. 15-20 siri buat atas bumi. Sebab atas kapal terbang tak boleh belajar. Orang itu belajar atas kapal. Baik. Tiba-tiba kita berjalan, belayar, mati seorang jemaah haji ni. Nak kita nak buat macam mana? Ni soalan dia. Buat apa mana? Boleh peti? Apabila seorang Islam meninggal di laut dan dia bersama dengan rombongan, jika berhampiran pantai dan dapat pergi ke pantai itu, maka wajib mereka pergi kepadanya untuk memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya dan mengkebumikannya. Maknanya kalau kita kapal tu masih lagi duduk tepi pelabuhan, maka dia kena yutan balik, pergi ke pelabuhan, atas mayat ni ke bumi, dikebumikan di sana. Nak mandi, nak kafan, tak ada masalah. Atas kapal besar. Anda ingat lagi waktu tahun 70-an, orang pergi Mekah masih lagi naik kapal laut. Kita ingat lagi, Allah yarham ayahanda ni bawa jemaah naik kapal laut. Setiap orang nak pergi tu, selain daripada dia bawa kain semaya, dia kena bawa siap kain kafan, bawa lalu. Takut mati atas kapal, nak ambil mana kain kafan? Mana ada kedai buka, bawa siap ada kain kafan. Mana kalau mati kat kapan, mandi, kapal, semaya, patut mayat nak kita mana. Kalau dekat dengan pelabuhan, kita hantar balik ke bumi di bumi. Baik. Dan jika mereka tidak dapat pergi ke pantai, jauh dah kita duduk tengah laut. Laut dalam tu, nak balik bukan senang. Kerana jauh atau takut musuh, binatang buah dan sebagainya, nak balik nak tunggu lama, mayat ni rusak, bau atas kapal, maka tidak wajib dikebumikan di pantai itu. Tak wajib lagi tanah atas bumi, akan tetapi wajib dimandikan, dikafankan dan disolatkan, kemudian diletakkan mayat antara dua keping papan. Allahu Akbar. Sedih tak sedih? Kita ambil papan tak sini, letak mayat, letak papai pula, ikat tali. Dan diletakkan dalam laut.
agar terdampar ke pantai. Jadi kita ambil mayat ni, kita lepas air laut, zoom turun. Assalamualaikum, selamatlah kamu dari laut. Mudah-mudahan laut ni berjalan, dia gatal ke pantai, orang ambil tulu tanah. Mudah-mudahan terdapat didapati oleh orang yang akan mengambil dia. Kalau tak ada nak macam mana? Tak ada ni papai hok nak gelunsu atau ke darat macam nak buat? Tak adalah, kita ambil papan, kita letak mayat batu di bawah tu, kita lepas turun biar dia tenggelam dalam laut. Ikutlah nasib lah. Boleh jadi perut ikan telah menjadi kubur dia, wallahu alam. Itu ya kemampuan yang kita ada. Kalau dengan kapal laut. Tapi kalau dengan kapal terbang, jaga baik. Kalau mati atas kapal terbang, kalau dekat dengan airport awal, kapal terbang akan U-turn balik. Dia pusing, hantar mayat situ. Kalau dekat dengan pelabuhan, dengan airport kita, KL air kah, dia akan balik mayat tu sini. Ataupun dia turun. Di mana-mana airport yang terdekat, dia turunkan mayat di situ. Wallahu a'lam itu. Pasal itulah orang mati atas kapal terbang ni, dia tak declare, dia senyap. Kau nak tahu? Tidur. Muka orang mati ni tak gerak senyap gitu. Tidur. Kita tutup muka dia senyap-senyap. Siapa-siapa di airport, oyak ke pramugara, cik, pok cik ni tidur tak bangun, nak mana kau? Dia telefon ambulans orang ambil, mati dah. Dah mati sesal, panas. Kalau tidak, susah. Kapten kapal ni kena pusing balik kapal terbang, macam-macam cerita yang berlaku. Wallahu alam, jangan kata kita hasut orang pula ni. Ini bukan hasut, ni cerita yang berlaku. Cerita yang berlaku di atas kapal terbang. Allah, habislah cerita. Tamaklah kita kisah, iaitulah tentang bagaimana nak kebumikan. Patutnya di tanah perkuburan. Kalau tak dapat juga, kita kebumikan dalam laut, dalam air. Kita akan berpindah kepada yang kedua, ta'miqul qabri wa tawsi'i. Mendalamkan. Dalam mana kita kena gali kubur tu, dalam mana dan seluas mana. Tanda pelajar. Kubur, dalamnya kubur dan luasnya kubur tu banyak mana. Allahu akbar. Sunat mendalamkan kubur dengan kadar 4 hasta setengah. Dalam dia 4 hasta. Berapa kaki? Berapa kaki? 6 kaki. 7 kaki dah. 1 hasta kaki setengah. Kalau 4 hasta 6 kaki. Itu dia panggil standard biasalah. 6 kaki nak hapus kepala kita. Dan sunat meluaskan kubur dengan kadar 1 hasta dan 1 jengkal. So hasta sejengkal. Berapa kaki? Lebih kurang 2 kaki dah. Sedang molek turun mayat, orang apa boleh turun ambil mayat dah. Khasnya di sisi kaki dan kepalanya. Kaki dan kepala tu kena luas sebab kita nak hollow mayat turun masuk dalam tu. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Asim, baca dengan ain sad, Asim bin Kulaib. Berbagi boleh. Asim bin Kulaib rahimahullahu ta'ala menceritakan daripada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penggali kubur. Nabi bagi tahu kepada penggali kubur, dia kata ausi' min qibali rijlaihi wa ausi' min qibali ra'sihi. Luaskanlah kubur tu di sisi kaki dia dan luaskan kubur di sisi kepalanya. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. An-Nawawi kata wa isnaduhu sahih. Hisham bin Amir meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka pada hari peperangan Uhud. Nabi kata ihfuru wa ausi'u wa a'miqu. Galilah kubur, luaskanlah dia dan dalamkan dia. Gali, peluah, dalam.
Hadis rawahu Abu Daud dan Tirmizi. Baik, tanda ni pelajaran. Jika tanah itu keras, maka sunat membuatkan lahat di kubur itu. Kalau tanah itu keras, sunat kita buat lahat dalam kubur. Sebab apa sunat? Tanda pelajar, tulis. Dalam kitab ni tertulis. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dalam lahat. Nabi, para sahabat telah kebumikan dia dalam lahat. Maknanya Allah Ta'ala pilih yang terbaik untuk siapa? Untuk Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa makna lahat? Iaitu menggali pada dinding kiblat kubur pada bahagian bawah sekadar untuk meletakkan mayat padanya dan menutupinya. Mana lubang itu kita buat sekadar boleh masuk mayat, cukuplah. Kemudian lubang itu ditutup dengan batu-batu kecil. Ada setengah ni kalau di Madinah dia tutup dengan batu bata. Batu tanah dia panggil tub. Buat. Itu batu-batu bata, tulis batu bata. Sehingga tidak tertimbus tanah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata pada sakit yang menyebabkan kematiannya. Dia dengar Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata ketika dia nak mati, dia kata kepada sahabat dia lah, dia kata alhidu li lahdan wansubu alayya al-labin. Ingat molek apa? Bubari bawah al-labin nasba kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah untukku lahat. Kalau aku mati, gali lahat. Dan letaklah batu bata ke atasku. Mana dia tuduh dengan batu bata. Ada setengah orang ni dia salah baca. Bari atas. Bahaya tahu salah baca ni. Dalam hadis ni kata wansubu alayya labin. Susu batu bata baru timbus. Dia tulis bagi atas al-laban. Pelajar-pelajar ni, apa makna al-laban? Laban makna susu. Bila nak turun mayat, dia ambil susu satu berdi, cuah dalam kubur dulu. Dan nepeng habislah mayat. Orang kata susu batu. Batu bata tu, batu jokong tu, susu gitu. Dia tak pakai papai lahat, papai tutup. Dia tutup dengan batu. Sebab dia mudah nak buka pula lepas ni tengok mayat. Jadi kerja. Seperti mana yang diperbuatkan lahat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, aku nak buat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni rawahu Muslim. Ada hadis, tulis pelajar, hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Diriwayatkan Nabi kata lahat untuk kita orang Islam, buat lubang tengah tu bukan untuk kita. Tapi ingat, hadis ni rawahu Abu Daud, At-Tirmizi. Kata di Imam Nawawi kata wa isnadul haditsaini dhaif. Hadis tu dhaif. Hadis kat bawah ni lah. Hadis Muslim tadi sahih kan. Baik. Andainya tanah itu lembut. Tanah dia panggil tanah gembuk, apa dia? Tanah lembut. Wa alaha utuh. Maka syaqqa. Tulis. Syak maknanya buat lubang tengah. Buat lubang tengah lebih afdal. Kalau tidak kat tanah banyak kita, buat lahak mak sebanyak go itu. Nak aja nak. Penat kita, kan? Syak iaitu menggali lubang seperti sungai pada bahagian bawah kubur yang memuat mayat, diletakkan di tepinya batu atau selainnya. Kita letaklah. Dan ditinggikan sedikit penutupnya sehingga tidak menyentuh mayat yang diletakkan padanya. Kemudian diletakkan batu atau kayu atasnya, kemudian ditimbus dengan tanah. Kita buat lubang, letak mayat itu, kita pun tak papai tu dua atas.
baru tembus. Makruh sini makna tidak baik. Cuma ulama berbahas tentang ada makruh ni dia tak jadi haram, tapi ada makruh yang dijadi haram. Bilakah peristiwa itu? Kalau kata nahan Nabi Nabi larang. Bila larang dia jadi haram, tapi ada juga kadang-kadang larang tu dia pergi kepada makruh bil qarinah, dengan evidence lain yang ada. Jadi di sini dia kata makruh. Dikebumikan mayat dalam peti. Tabut mana peti? Kita tahu dulu kan, tabut mana peti? Peti kayu tu lah macam orang bukan Islam. Tengok dia punya keranda jenazah dia, tengok. Dia buat lagu mana? Dia buat peti kotak, pakai tanah yang kotak selalu. Makruh bagi kita orang Islam. Orang Islam tak. Kita buat lubang, kita ambil mayat letak dalam lubang tu, lepas tu tudung. Tak payah kotak-kotak, bas je kotak. Kotak tu baik balik pergi simpan benda-benda dalam tu. Nah, kalau budak nakal kita tidur dalam tu. Mana kau? Kotak keranda. Kena tidur dalam keranda ni rasa jadi ju. Nak apa? Terang sekali. Nak kita tak. Keranda hak musuh banyak tu kan. Kita tak ada tu mana kau. Baik. Kecuali kerana terdesak keperluan. Seperti jika tanah itu lembut atau berlumpur. Tak siapa hati nak rembah mayat kita dalam lumpur ni. Dan sekiranya maknanya tanah pasir kau letak tu roboh lalu. Tak, kita letak dengan kotak tak apa. Maknanya kalau ada keperluan. Baik, tulis tepi. Orang ni kaya. Dia berwasiat supaya mayat dia disimpan dalam kotak seperti yang dibuat oleh mayat bukan Islam, non Muslim. Boleh ke tak boleh? Tulis kita. Dan sekiranya berwasiat sedemikian, orang ni kaya, dia berwasiat kalau aku mati tanah dalam kotak, maka tidak boleh dijalankan wasiatnya. Tak usah buat di tanah dalam kubur apa kotak-kotak, kecuali dalam keadaan darurat. Tanah kubur tu berpasir, seluk, tak boleh nak letak, kita buat kotak, tidak apa. Dan harga peti itu biaya, itu maknanya pembiayaan. Kos, tulis. Kos membeli peti itu diambil dari harta peninggalan mayat sebelum pembahagian pusaka. Sebelum bahagian pusaka. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah kita dua perkara kebumikan mayat. Yang pertama apa dia? Di mana nak bumi mayat? Jawab dia di perkuburan. Tapi kalau kita nak kebumi mayat dalam kebun kita, boleh tak boleh? Kita kaya kita ni, kita pun tanah dalam pagar rumah kita, boleh? Boleh. Tapi afdalnya dikebumikan di kubur. Kalau dikubur tempat ramai orang soleh lebih baik kan, insya-Allah. Tetapi kalau kita boleh, tanda pelajar, yang terbaik kita tanah di mana? Di Madinah. Perkuburan Baqi' di Madinah. Mana dalil? Tanda dalil. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita man istata'a an yamuta bil Madinah. Tulis. Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapa dia boleh mati di Madinah, adalah dia mati di Madinah. Apa makna mati di Madinah? Maknanya kita boleh tinggal di Madinah sampai mati. Jangan pergi Madinah pula kena mati sini naik atas bangun terjun terus, tu bunuh diri nama dia tu. Maknanya kita tinggal sampai mati. Nabi kata apa? Dengar ni. Fa inna man mata bil madinati syafa'tu lahu yaumal qiyamah, ataupun dalam riwayat Ibnu Hibban fa inni asfa'u liman mata biha. Nabi sallallahu kata aku akan beri syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini
riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Siapa dia boleh mati di Madinah. Maka seorang sahabat Nabi, tanda ni pelajar, nama dia Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, dia berdoa, Allahumma ja'al mauti fi baladi rasulika syahadatan fi baladi rasul. Masya Allah. Sayyidina Umar dia berdoa, ya Allah, aku nak mati syahid di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Madinah. Allah Ta'ala beri pada dia, dia mati syahid, dibunuh, diburaikan perutnya oleh siapa dia nama? Pemburai perut. Tulis nama penjahat. Nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia tikar Sayyidina Umar di perut, siapa terburai perut. Zaman itu tak ada doktor boleh jahit. Kalau zaman kita ni hidup lagi, kan? Yang celakanya siapa dia? Tanda ni pelajar. Puak-puak Syiah tu. Syiah. Dia berpesta. Dia ambil kubur Abu Lu'lu'ah ni, dia buat kubur comel-comel, berkelip. Dia berpesta itu setiap tahun mengenangi Asy-Syahid Abu Lu'lu'ah. Dia panggil Asy-Syahid. Sebab apa? Sebab si penjahat ni telah bunuh Sayyidina Umar. Ini mulut busuk punya Syiah, kan? Jangan kawan dengan dia. Nabi dia kata, ya Allah, jadikanlah mati aku ni syahid di bumi Rasulullah. Kalau kita pergi Madinah, kalau kita beranilah, kita ya Allah, matilah aku dengan husnil khatimah di Madinah. Boleh tak boleh? Sedap dia anggap. Ana waktu nak doa di Madinah, kita minta izin. Sahabat-sahabat, para jemaah haji, saya nak doa mati Madinah. Siapa nak amin, tak usah amin, jangan. Ada juga tak mau. Jangan lagi ustaz, kita nak balik. Anak kecil lagi. Saya tidak nak mati lah ni. Amba pun ada anak kecil, kan? Kita kata kalau nak mati, kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di mana? Di Madinah. Kalau tak boleh Madinah pun, biar matilah husnul khatimah di mana-mana pun, insya-Allah ahli surga. Alhamdulillah. Itu yang pertama, kita kena tempat kebumikan mayat, dikubur. Yang kedua, kita bincang tentang bagaimana menggali kubur. Gali kubur tu ada 2-3 cara. Satu dia panggil lahat, itu yang terbaik sebab Nabi dikebumikan dalam lahat. Yang kedua syak. Syak ni makna kita buat belah tengah macam lubang gitu. Yang ketiga tak ada syak gapolah, pakai ambil sama ya, kita letak dalam tabut, dalam kotak. Ikut keperluan. Wallahu alam. Dalam kubur dianya 4 hasta, makna lebih kurang 6 kaki panjang, ataupun 7 kaki. Dalam satu ceramah saya tajuk dia 7 kaki dalam tanah. Bersediakah kita? Tajuk menakutkan kita, kan? Habislah kita selesai dah pilih tempat, kita sudah gali kubur. Insya-Allah dalam perbincangan akan datang idkhal ilal qabri, bagaimana cara nak memasukkan mayat di dalam kubur. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.